Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Dzakirna ma nusina birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين." Barang siapa yang Allah mengkehendaki suatu kebaikan kepadanya, nescaya Allah akan bagi faham di dalam agama. Baik. Jadi apa yang kita harapkan, yang perlu kita doa sentiasa adalah semoga Allah memberi faham kepada kita lah. Okey. Ya, benda yang perlu kita ulangkan doa ya. Semoga Allah memberi kita kefahaman. Bukan semata-mata doa. Hendaklah kita sekali kan dengan usaha juga lah. Usaha ulang belajar sampai masa yang Allah kehendaki, Allah akan bagi faham. Dan apabila Allah bagi faham ialah tanda kita berada dalam kebaikan yang Allah kehendaki, insya-Allah. Baik. Kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan bab puasa pada perkara-perkara sunat dalam berpuasa. Okey, perkara-perkara sunat dalam berpuasa. Minggu lepas kita dah bincang sedikitlah berkenaan dengan waktu sahur. Okey, waktu sahur. Bilakah permulaan waktu sahur? Dan yang kita listkan dalam grup kita ada beberapa perkara-perkara sunat yang kita listkan. Memang sengaja kita listkan supaya kita terlepas daripada satu perbincangan pun yang kita nak bincangkan. Baik. Antara perkara sunat di dalam bulan puasa ataupun ketika kita berpuasa adalah bersahur. Okey, bersahur. Sebab apa hanya sunat bersahur? Maka ulama mendatangkan beberapa sebab. Antaranya ada barakah. Okey, ada berkat. Di sini ulama tahu ada berkat. Sedangkan berkat itu adalah benda yang si nampak, benda ghaib. Sebab apa? Para ulama kata ada berkat. Sebab ada hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah oleh kalian kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Baik. Yang kedua adalah membantu untuk puasa. Okey, apabila kita makan sahur, maka kita akan lebih gagahlah, lebih bertenaga untuk berpuasa. Yang ketiga adalah untuk bersalahan dengan ahli kitab. Untuk bersalahan dengan ahli kitab. Sebab ahli kitab apabila berpuasa, asyik bersahur. Agama-agama yang sebelum daripada Islam pun ada berpuasa. Cuma yang membezakannya adalah sahur. Okay. Baik. Kemudian minggu lepas kita bincang berkenaan dengan sahur dengan suhur. Sahur makna lain, suhur makna lain. Hanya seperti wadu dengan wudu. Okay. Wudu. Sahur, suhur. Kalau sahur adalah makanan yang dimakan ketika sahur.
Contoh kalau kita makan telur, maka telur ya adalah sahur. Okey. Uh, Suhur adalah perbuatan. Perbuatan kita makan pada waktu fajar. Ya, suhur. Macam wuduk dengan wadu. Wuduk adalah perbuatan mengambil wuduk. Okey. Adapun wadu, wadu adalah air yang digunakan untuk berwuduk. Wadu. Okey. Si penting pun. Cuma ya kalau kita tahu ya poin lebihan lah untuk kita. Baik, kemudian kita bincang kalau kita nak sahur, maka kita kena tahu bila waktu sahur. Bila dikirakan sahur, sebab sahur tu sunat. Sahur berwaktu. Jadi, kalau kita nak dapatkan pahala sunat bersahur, mestilah kita makan ataupun minum dalam waktu sahur. Kalau kita makan minum di luar waktu sahur, maka si dapat pahala sahur. Kadang-kadang menyebabkan batal puasa. Kadang-kadang si menyebabkan batal puasa. Contohnya, kalau kita makan sebelum waktu sahur, si menyebabkan batal puasa lah. Okay. Kalau kita makan selepas daripada waktu sahur, maka ia membatalkan puasa. Okay. Baik. Andai kata kita makan sebelum waktu sahur, maka pahala sunat bersahur si dapat. Pahala sunat sahur si dapat. Okay. Yang kita kena ingat bahawasanya pahala sunat dalam bulan Ramadan digandakan seperti pahala melakukan ibadah yang wajib. Okay. Besar pahala sunat. Baik. Bilakah waktu sahur? Apabila masuk 1/2 malam. Okey, 1/2 malam. Cara nak kira macam ni, caranya adalah kita kumpulkan waktu malam daripada maghrib sehingga sebelum subuh, berapa jam, lepas tu kita bagi 2. Okey, jumlah ya kita tambahkan dengan waktu maghrib. Dapatlah pertengahan malam. Okey, 1/2 malam. Ia yang dimaksudkan dengan 1/2 malam. Kalau 1/3 malam macam ni, sama je lah bagi 3. Okey. Baik. Ia berkenaan dengan sahur. Kemudian, sunat yang seterusnya adalah melewatkan sahur. Sahur satu sunat, melewatkan sahur satu sunat yang lain. Okey. Sahur satu sunat, melewatkan sahur satu sunat yang lain. Jadi tempoh lewat yang macam ni, kata para ulama, daripada tempoh sahur sehingga tempoh subuh sempat untuk baca 50 ayat. Macam ni lah. Lebih kurangnya. Adakah sahur perlu dengan makanan? Perlukah kita dinamakan sahur tadi mesti dengan makanan? Jawapannya si, walaupun kita minum seteguk air sekalipun, tetap dapat asal pahala sahur. Okey, dapat asal pahala sahur. Baik. Yang seterusnya adalah menyegerakan berbuka. Okey. Menyegerakan berbuka. Sunat bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat yakin telah terbenam matahari. Yakin telah terbenam matahari. Kalaunya syak, terbenam ke belum matahari? Terbenam ke belum? Terbenam ke belum? Maka si sunat untuknya berbuka. Ataupun si sunat untuknya segerakan berbuka. Okey? Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, وإذا أخر الإفطار بعد تحقق غروب الشمس فإن كان يرى الفضل في تأخيره كرهت ذلك لمخالفته الأحاديث وإن لم يرى الفضل في تأخيره فلا بأس لأن الصوم لا يصلح في الليل. Baik. Kata Imam Syafi'i, kalau seseorang yang berpuasa tadi melewatkan berbukanya selepas daripada yakin dah terbenam matahari. Okey. Adakah boleh ataupun si nya dah tahu dah masuk dah waktu tapi nya malas nak makan dulu. Okey, nya malas nak makan dulu.
Jadi Imam Syafi'i membahagikan kepada dua keadaan. Kalau melewatkan makan tadi sebabnya tengok ada fadilat. Okey, ada fadilat. Ataupun ada orang yang padanya ada fadilat. Melewatkan waktu berbuka. Bukan melewatkan sahur, melewatkan berbuka. Sepatutnya boleh makan, tapi makan lewat. Okey. Kalau melihat ada fadilat pada perbuatan tersebut, maka hukumnya makruh. Okey. Tapi kalau si melihat ada fadilat, saja aja malas nak makan dulu. Okey, nak makan selepas syak kah? Maka ya sip, dah masalah. Okey. La ba'sa, tidak mengapa. Okey, boleh, tak ada masalah lah. Okey. Baik. Seterusnya adalah berbuka dengan tamar. Okey, berbuka dengan tamar. Disunatkan ke atas orang yang berpuasa berbuka dengan tamar. Sebab apa? Sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur." Okey. Apabila seseorang daripada kamu berbuka puasa, maka hendaklah dia berbuka dengan tamar. Fa in lam yajid, kalau dia tidak mendapati tamar, falyuftir ala al-ma' ala ma'in. Maka hendaklah dia berbuka atas air. Sesungguhnya air itu menyucikan. Baik. Jadi sunat untuk berbuka atas tamar. Kalau saya ada tamar, maka pakai rutab. Rutab. Ini silap. Yang pertama, yang paling afdal adalah dengan rutab. Okay. Kita tulis. Berbuka. Sama rutab. Yang kedua, tamar. Yang ketiga, air. Itu yang disebut dalam hadis lah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin. Fa in lam yakun rutabatun fatumairat. Fa in lam yakun tumairat hassa hasawatin min ma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum daripada solat di atas beberapa rutab. Beberapa rutab. Rutab beza dengan tamar, rutab yang basah. Yang basah. Kurma yang masih basah, yang segar, yang gemuk dia. Okay, bukan yang kering. Tamar yang kering. Kemudian, kalau saya dah rutab, maka dengan tamar. Sekiranya saya dah tamar, maka Rasulullah akan minum beberapa teguk air. Okay, beberapa teguk air. Baik. Sunnah yang seterusnya adalah ad-du'a'u 'indal fitri. Berdoa ketika berbuka. Okey, berdoa ketika berbuka. Baik, berdoa ketika berbuka. Sunat untuk orang yang berpuasa berdoa dengan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Okey. Doa yang biasalah. Cuma yang dibincangkan oleh ulama adalah kita baca doa yang tadi, adakah sebelum kita berbuka ataupun selepas kita berbuka? Lepas kita makan, kita baca doa ya kah? Ataupun sebelum kita berbuka? Cuba jawab. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa dhahaba adh-dhama wa abtallatil 'uruq wa sabata al-ajru insyaallah. Nur Adibah.
Jawab selepas. Yang lain? Selepas ke sebelum? Maafi selepas sebelum Maafi? Sebelum. Sebelum. Man? Selepas sebelum Man? Selepas. Sebab apa selepas? Sebab apa sebelum? Sebelum jelas lah. Sebab sebelum makan nak. Okay. Selepas sebab apa selepas? Yang jawab selepas, apa sebabnya? Fi'il madhi. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, sunat baca doa yang kita baca tadi selepas. Okey. Selepas makan sebenarnya. Ya, selepas makan. Sebab apa? Sebab lihat kepada sirah yang dipakai dalam doa sendiri. Allahumma laka sumtu. Wahai Allah, kerana engkau sumtu telah kami berpuasa. Maksud telah berpuasa tu apa? Nya puasa dah. Okey. Nya puasa dah. Maksudnya batal dah puasanya. Wa bika amantu. Ataupun dalam hadis ada sebut wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dan di atas rezekimu telah kami berbuka. Telah kami berbuka. Maksudnya dah buka ke belum? Dah buka. Fi'il madhi. Dhahaba dhama'u. Telah pergi oleh haus. Wabtallatil uruq. Dan telah basah oleh urat. Wasabatal ajru. Dan telah sabit oleh ganjaran pahala. Sebab selesai dah puasa? InsyaAllah. Jika Allah kehendaki. Okey. Yang sebaiknya kita baca selepas. Okey. Kita baca bismillah dulu sebelum makan. Kita makan sikit. Kemudian kita baca doa. Allahumma laka sumtu. Wa ala rizkika aftartu. Zahaba dhama'u. Wabtallatil uruq. Wasabatal ajru. InsyaAllah. Cuma kalau kita baca depan, boleh kasih ada ulama mengatakan boleh. Sebab apa boleh? Hendaknya pun ada hujah. Hendaknya kata baca ke depan, bukan baca ke belakang. Hujahnya apa? Kata sebahagian ulama yang kata baca depan lah. Kenapa baca belakang, baca depan. Okay. Sebab apa? Kenapa baca depan? Sebab dalam kaedah nahu, kalau perbuatannya tadi, perbuatan yang yakin akan berlaku, okey. Perbuatannya tadi, perbuatan yang yakin akan berlaku, makanya menempati perbuatan yang telah berlaku. Okey. Dalam kaedah nahu, perbuatan yang yakin akan berlaku. Maksudnya kita memang akan berbuka. Pahala memang akan sabit. Okey. Puasa kita memang akan selesai. Okey. Haus kita akan hilang. Yakin, benda yang yakin. Dia akan menempati perkara yang telah berlaku. Jadi fa'il madhi dekat saya ada masalah. Walaupun kita baca sebelum. Okey. Walhasil. Kesimpulannya dua-dua boleh. Baca depan boleh, baca belakang boleh. Okey. Nak baca dua-dua pun boleh. Okey. Baca dua-dua pun boleh. Baik. Dari sini, para ulama letakkan doa dapat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya doa gabungan daripada beberapa jalur hadis. Okay. Gabungan daripada beberapa jalur hadis. Ini saya dah lah
hadis yang satu menyebutkan doa yang kita baca panjang ya tadi. Okay, kita baca hadis ya. Rawa Abu Dawud an Mu'adz bin Zuhrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Hadis mursal. Maksud hadis mursal, hadis yang gugur sahabat. Daripada tabi'in disandarkan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mursal. Annahu kana idza shama thumma aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Bahawasanya adalah Rasulullah SAW idza shama, apabila berpuasa ia Rasulullah, thumma aftara, kemudian ia berbuka, qal, baginda berkata, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Saya wa bika amantu. Tapi kalau penambahan wa bika amantu pun tidak ada masalah juga. Maknanya selari je, tak ada masalah. Okay. Dalam hadis yang lain disebutkan, kana Rasulullah SAW yaqul, idza aftara dhahaba adh-dhama'u wa ibtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Apabila Rasulullah SAW berbuka daripada puasa, Rasulullah akan baca dhahaba adh-dhama'u wa ibtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Jadi ulama gabungkan dua jalanan hadis dan membentuk satu doa yang panjang sikit lah. Doa yang pendek je sebenarnya. Masing-masing boleh hafal lah. Yang terbaik lah. Okay. Kemudian yang kelima adalah taftirus sha'im. Sunnah yang kelima adalah memberi orang makan. Menjamu orang yang berpuasa makan. Menjamu orang yang berpuasa makan. Okay. Disunatkan ke atas orang yang berpuasa dan orang yang selain daripada orang yang berpuasa. Maksudnya orang yang siap berpuasa, untuk menjamu orang yang berpuasa. Dan pahala orang yang menjamu orang berbuka puasa, pahalanya sangat besar. Okay. Walaupun jamuannya tadi dengan sebutir tamar ataupun seteguk air. Okay. Walaupun dengan sebutir tamar ataupun seteguk air. Yang tu kita boleh amalkan lah, dalam merebut pahala-pahala di bulan Ramadan. Okay. Apa fadilatnya? Disebutkan dalam hadis, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'. Barang siapa yang menjamu orang yang berpuasa makan, maka baginya seumpama pahala orang yang berpuasa tadi. Seumpama pahala orang yang berpuasa tadi. La yanqusu min ajri as-sha'imi syai'a. Tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa tadi. Sedikit pun. Okay. Tanpa dikurangi daripada pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Maksudnya, orang yang menjamu dapat pahala sebanding dengan orang yang berpuasa tanpa pahala orang berpuasa tadi berkurang pun. Okay. Ini pahalanya besar. Okay, pahalanya besar. Dan untuk perempuan-perempuan yang apa nama itu, yang haid, nifas, haid lah kebiasaannya, untuk merebut pahala-pahala ya, boleh ambil pahala menjamu orang berbuka. Jadi mak-mak kita yang menjamu kita ya, semua pahala besar. Okay. 10 orang dijamu ya, 10 pahala orang puasa dia dapat. Okay. Hebatlah. Jadi kalau ada lebihan rezeki, jamulah orang berbuka walaupun dengan tamar. Kalau bajet kecil, beri tamar sikit seorang. Jadilah bajet besar sikit, air sebotol seorang. Ya, antara cara-cara untuk dapat pahala lumayan lah. Okay. Dalam dapat pahala kita kena geliga sikit lah. Cari cara macam ni kita nak dapat pahala, macam ni kita nak dapat pahala lah. Kumpul pahala di bulan Ramadan. Sebab pahala sunat menyamai pahala fardu. Pahala fardu menyamai 70 kali fardu. Okay. Jadi rebutlah peluang.
Yang ada ialah. Baik. Bukan setakat menjamu orang berbuka saja benda yang sunat, bahkan makan bersama orang yang kita jamu ya pun hukumnya sunat. Okey. Kita jamu orang kita makan sekali dengan orang ya pun sunat. Okey, sunat. Baik. Yang keenam yang keenam adalah al-ikthar minas sadaqah wa tilawatil Quran. Memperbanyakkan daripada sedekah dan membaca Al-Quran. Okey. Membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran, mendengar Al-Quran, disunatkan untuk diperbanyakkan. Banyakkan, banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran, banyakkan belajar Quran. Hatta belajar fardu ain sekalipun sunat memperbanyakkan. Okey. Belajar fardu ainnya memang fardu ain dan hukumnya okey, tapi memperbanyakkan yang hukumnya sunat. Okey, memperbanyakkan hukumnya sunat. Sebab apa? Sebab ada hadis. Kata di dalam sebuah hadis Rasulullah adalah orang yang paling pemurah. Okey. Yang paling pemurah Rasulullah adalah pada bulan Ramadan. Lebih laju daripada angin yang bertiup. Ringkasan hadis lah, mana hadis. Okey, baik. Kita masuk dalam kitab kita. Ada satu lagi perkara sunat yang dibincang dalam kitab kita, meninggalkan perkataan yang kotor. Maka hendaklah orang yang berpuasa memelihara lisannya daripada berdusta, mengumpat dan yang seumpama dengannya, seperti mengutuk. Sekiranya ada orang yang memaki dan mengutuknya, maka hendaklah dia berkata dengan mulutnya atau hatinya, aku berpuasa. Baik. Antara sunat ketika kita berpuasa adalah meninggalkan perkataan yang kotor. Bukan meninggalkan perkataan yang kotor seperti berdusta, mengumpat, bukan hukumnya wajib lah. Hukumnya wajib. Ya. Kena dalam bulan puasa sunat. Adakah dalam bulan puasa kalau kita mengumpat, kita berdusta, kita mengutuk orang, yang jatuh makruh aja, si jatuh haram? Bukan macam ni. Okay, bukan macam ni. Kalau kita lihat pada zat, okay, pada diri, mengumpat, berdusta, mengutuk, menghina. Kalau kita tengok pada diri, perbuatan-perbuatan tersebut, hukumnya haram. Ya, jelas haram. Sama ada di dalam bulan puasa ataupun di luar bulan puasa. Kedua haram. Okay, kedua haram. Tetapi lebih dituntut untuk meninggalkan perkara yang haram tersebut di bulan puasa. Hukumnya sunat. Dengan makna katanya, faedahnya apa? Apa faedahnya? Disebutkan sunat meninggalkan perkataan yang kotor, sedangkan meninggalkan perkataan yang kotor adalah wajib. Apa nama itu? Faedahnya adalah apabila kita meninggalkan perkataan yang kotor di bulan Ramadan, maka terhasil dua pahala. Pahala apa? Pahala yang pertama adalah meninggalkan yang haram. Pahala yang kedua adalah melakukan yang sunat. Dapat dua pahala. Okey. Dapat dua pahala. Saya menolong yang kutuknya tadi. Kita kutuk orang. Untuk menolong kutuk kita. Bolehkah kita balas? Jangan balas. Okey. Sunat ke atasnya untuk sebut dengan mulut ataupun sebut dalam hati. Aku berpuasa, aku berpuasa. Inni shaimun, inni shaim. Aku berpuasa, aku berpuasa. Ya, seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Aduh. Ada rugi. Okey, baik.
Seterusnya kita akan masuk ke dalam hari-hari yang diharamkan puasa. Permasalahan hari-hari yang diharamkan puasa. Perbincangan hari-hari yang diharamkan puasa. Baik. Sebelum kita bincang bab hari-hari yang diharamkan berpuasa, kita nak sentuh sedikitlah berkenaan dengan pahala melakukan ibadah sunat di bulan Ramadan adalah seumpama melakukan ibadah puasa yang ibadah yang wajib, ganjaran. Kalau melakukan ibadah yang wajib, ganjarannya adalah seumpama melakukan 70 kali perkara yang wajib. Okay. Jadi, saya gialah orang-orang yang berpuasa ataupun kita-kita yang ada dalam tu, andai kata kita ada solat-solat yang kita belum qada, okay? Solat-solat yang belum kita qada, ketika duduklah, okay? Duduk kita bola, kita nak kita sembahyang apa kan, ada beberapa solat yang kita belum qada, maka ambil peluang dalam bulan Ramadan kita qada, okay? Kita qada, kita qada. Macam ni cara yang paling mudah untuk kita qada dan kita bersemangat untuk qada sikit macam ni. Sebab mun kita qada dalam bulan biasa macam berat rasa, okay? Tapi dalam bulan Ramadan auranya lain. Auranya lain. Bulan biasa kita nak semayang 4 rakaat pun rasa berat. Tapi dalam bulan Ramadan 20 rakaat tarawih pun kita mampu. Dan kita rasa bersemangat. Kita rasa bersemangat. Jadi antara cara kita nak kongsikanlah. Okay. Antara cara untuk kita mudah qada balik apa yang kita pernah tinggalkan sebelum daripada tu, maka caranya adalah kita ganti ibadah sunat kita kepada ibadah yang wajib. Okay. Contohnya solat tarawih sunat. Okay, solat tarawih sunat. Qada wajib. Jadi kita gantikan. Macam ni ganti. Semayang je lah berjemaah dengan orang yang semayang sunat tarawih. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita tukar niat. Okay, kalau kita banyak, contohlah ada 500 solat subuh yang perlu diqada. Cayalah kalau kita ganti solat sunat tarawih kita, solat sunat ba'diyah, qabliyah kita dengan qada semua subuh, insya-Allah 30 hari bulan puasa kita akan selesai 500 rakaat solat subuh yang wajib diqada. Insya-Allah. Insya-Allah. Tapi kalau kita semayang asar ke, semayang maghrib ke, kita nak qada ketika solat tarawih, macam ni caranya. Caranya adalah apabila imam beri salam kita bangun. Kita bangun macam orang masbuk. Okey, kita bangun, sambunglah rakaat yang berbaki. Tak ada masalah. Dan si belum malu pun. Si belum malu pun. Nah, yang mula ada orang patah. Si apa namanya tu? Si nyaman lah. Si nyaman lah kita si pola. Si pola apa tu? Si pola solat sunat. Ada jenis orang yang qadanya banyak tapi solat sunatnya banyak juga. Okey, qadanya banyak tapi nya rajin mula solat sunat. Okey, jadi rasa si nyaman. Rasa si nyaman untuk tinggalkan solat sunat dan gantikan solat sunatnya kepada solat qada. Macam ni kita nak jawab. Kita jawab macam tu. Sebenarnya kita sembahyang sunat tu sebab apa sebenarnya? Kita sembahyang sunat tu. Sembahyang sunat adalah sebab kita nak pahala yang lebih. Okey, pahala yang lebih. Boleh, pahala yang lebih. Jadi, lepas selesai dah semua yang wajib, kita nak pahala yang lebih. Okey. Pahala yang lebih. Ya, asal. Sebab apa kita pula benda yang sunat? Sebab kita nak dapat pahala yang lebih.
Jadi kita tanya kepada makcik tadi, antara puasa pahala ibadah fardu dengan ibadah sunat yang mana yang lebih besar? Dia akan jawab ibadah fardu. Kemudian kita tanya lagi, ganjaran ibadah sunat ketika berpuasa macam ni? Dia akan jawab seperti solat fardu. Okay? Maksudnya ibadah fardu dengan ibadah sunat berbeza. Kalau ibadah fardu pula, macam ni ganjarannya di bulan Ramadan? 70 kali ganda. Okay? Jadi kita pun jawab, asyikah qada solat dia adalah ibadah fardu dan solat tarawih adalah ibadat sunat? Kena kita mendahulukan yang sunat di atas yang fardu. Sedangkan kita nak buat sunat, nak dapat pahala lebih. Sedangkan qada solat dia tadi, pahalanya berganda-ganda lagi. Lagi-lagi lah dibuat ketika bulan puasa. Sebenarnya lah. Yang secara ringkas lah. Tapi kalau tetap nak kita tetap nak sembahyang sunat, saya dah masalah pun. Saya dah larangan pun sebenarnya. Okay. Cuma kena bagikan dulu lah keadaan kita. Kita tadi adakah wajib qada segera ataupun si. Okay. Kalau wajib qada segera, boleh lah sembahyang sunat. Bukan setakat sembahyang sunat sih boleh. Benda-benda yang berkaitan, benda-benda yang selain benda yang wajib pun kita boleh pula. Okay. Kalau wajib qada solat kita tadi, si wajib segera. Jadi bolehlah kita nak sembahyang sunat. Okay? Bolehlah kita nak sembahyang sunat. Walaupun ada qada. Okay. Baik. Ada soalan? Selingan je, Ted. Yalah. Berapa beli? Baik. Kita nak pergi kepada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Sebenarnya, hukum puasa sendiri ada 5. Okay. Ada puasa yang haram. Ada puasa yang makruh. Ada puasa yang sunat. Ada puasa yang wajib. Okay. Yang pecahan asalnya. Cuma dalam kitab yang kita bincangkan ada yang haram je. Jadi kita sebut adalah puasa yang wajib, puasa yang sunat, puasa yang makruh, puasa yang haram. Puasa yang wajib, contoh puasa wajib Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa fidyah, puasa kafarah. Semua puasa-puasa yang wajib lah. Okay. Cuma puasa yang wajib pada asal syarak hanya satu. Puasa yang wajib pada asal syarak. Wajibnya ada wajib asal syarak. Pada asal. Okay. Wajib yang kedua, wajib aridi. Wajib yang mendatang. Sebabnya mendatang lah. Wajib pada asal cuma Ramadan. Wajib yang mendatang ada pelbagai lah. Nazar, kafarah, qada. Asalnya saya qada. Tapi disebabkan yang meninggalkan yang wajib, wajib kerasnya qada. Asalnya si wajibnya puasa nazar. Tapi apabila nazar, puasa sunatnya akan jadi wajib. Macam ni lah maksudnya. Okay. Yang kedua adalah puasa yang sunat. Puasa yang sunat. Puasa sunat antaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Okay. Selepas kita puasa Ramadan,
maka sunat ke atas kita untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Okay? Yang bermula setelah raya yang pertama lah. Raya pertama haram hukumnya berpuasa. Okay? Dan disunatkan berturut-turut. Okay, sunat berturut-turut. Puasa 6, sunat kita mula daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Dan sunat kita buat berturut-turut. Ya sunat je lah. Tapi kalau kita buat dalam keadaan berpisah-pisah pun tidak masalah. Tetap dapat asal pahala sunat. Okay. Yang kedua adalah puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah. Hari Arafah, hari yang ke-9. Okay. Hari yang ke-9. Zulhijjah. Hari Arafah. Untuk orang yang tidak melakukan haji. Untuk orang yang melakukan haji, syed sunat untuk berpuasa di hari Arafah. Okay. Dan sunat juga dalam bulan Zulhijjah kita berpuasa daripada 1 hinggalah hari Arafah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sunat. Okay. Kemudian yang seterusnya sunat berpuasa pada hari Ashura, Haram. Sunat puasa pada hari Tas'a, Muharram. Sunat berpuasa pada hari-hari putih, Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Dan sunat berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Untuk setiap minggu. Apa namanya? Baik. Puasa makruh. Adakah puasa yang hukumnya makruh? Ada. Antara puasa yang makruh adalah menunggalkan hari Jumaat. Dia puasa Jumaat je. Yang digabungkan dengan Khamis ataupun yang digabungkan dengan Sabtu. Hukumnya makruh. Okay? Makruh. Melainkan bertepatan dengan adat. Contohlah, dia puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Tiba-tiba hari puasa nanti jatuh hari Jumaat. Sebelum dan selepas masih berpuasa. Ya si makruh. Okay? Sebab bertepatan dengan adat puasanya. Si makruh lah. Antara puasa makruh juga adalah puasa sepanjang tahun. Okay? Puasa sepanjang tahun. Makruh hukumnya. Baik. Kemudian kita pergi kepada puasa yang haram. Puasa yang haram. Puasa yang haram ada 5. Okay? Yang pertama, yang kedua adalah 2 hari raya. Berpuasa di hari raya hukumnya haram. Haram lagi tidak sah. Okay? Haram lagi tidak sah. Haram plus tidak sah. Berpuasa pada 5 hari itu haram lagi tidak sah. Sebab apa? Uh,
Minta maaf ha. Terkeluar tadi. Dah terkeluar tadi, siapa masuk dah. Sebab internet slow. Okay. Jadi diharamkan berpuasa pada beberapa hari. Disebut dalam kitab kita 5 hari. Okay, 5 hari diharamkan berpuasa. Antaranya adalah 2 hari raya, kemudian hari-hari tasyrik. Okay. 2 hari raya maksudnya hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Aidil Fitri dan Aidil Adha. Kemudian hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik adalah 3 hari selepas hari raya Aidil Adha. Kita hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang semua hari-hari yang diharamkan berpuasa, serta kalau kita berpuasa padanya haram serta tidak sah. Okay, serta tidak sah. Kata Rasulullah SAW, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan hari-hari minum dan hari-hari untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan banyak lagi hadis yang membincangkan berkenaan dengan pengharaman, keharaman berpuasa pada hari-hari yang 5 tadi lah. Okay. Kemudian dalam mazhab Syafi'i juga haram ataupun yang lebih tepatnya makruh tahrim berpuasa pada hari Syak. Berpuasa pada hari Syak, melainkan sekiranya bertepatan dengan adat puasanya. Apakah yang dimaksudkan dengan hari Syak? Hari Syak adalah hari yang ke-30 daripada bulan Syaban. Tapi bukan semata-mata hari ke-30. Kalau hari ke-30, boleh kita puasa. Bukan. Haram kita puasa. Bukan. Nya ada qaid. Okay, nya ada syarat. Nak jadi haram puasa nya ada syarat. Hari Syak adalah hari yang ke-30 daripada bulan Syaban. Apabila tidak kelihatan anak bulan pada malam yang cerah. Apabila tidak kelihatan anak bulan pada malam yang cerah. Jadi kalau tidak kelihatan anak bulan, kita macam tu sebenarnya. Apabila si nampak anak bulan, maka kita perlu genapkan bulan Syaban. Okay? Perlu genapkan bulan Syaban. Si boleh kita puasa esok hari nak. Sebab belum Ramadan nak. Okay, jadi kena genapkan bulan Syaban. Okay? Tapi si nampak anak bulannya tadi ketika waktu cerah. Bukan waktu hujan, bukan waktu yang dilindungi oleh awan. Kalau si nampak anak bulan disebabkan dilindungi oleh awan ataupun waktu hujan, maka hari tersebut akan jadi hari Syak. Sedangkan, syarat yang kedua, sedangkan ada pengkhabaran manusia, ada orang yang melihat anak bulan. Okay? Ada orang nanggal anak bulan. Kita nampak anak bulan. Okay? Kita nampak anak bulan. Jabatan agama pun nampak anak bulan. Okay? Jadi keputusannya esok hari boleh puasa. Bukan boleh puasa, belum 1 Ramadan. Okay? Jadi kita genapkan Syaban. Okay? Hari cerah. Terang lah, nampak kat sepatutnya. Tapi kita tidak nampak. Tiba-tiba kita dengar ada berita, ada orang lah pada, aku nampak anak bulan. Aku nampak anak bulan. Tengok. Namun tidak diketahui seorang yang adil melihatnya. Dia dengar ada khabar daripada orang pada ada aku dah tengok anak bulan, aku dah tengok. Pengkhabaran je lah. Cuma orang yang adil yang tengok anak bulan ni sedar lah. Kalau ada seorang yang adil tengok anak bulan, kemudian dia pun bawa kepada qadi, maka sabitlah esok harinya Ramadan walaupun dengan seorang yang adil. Yang tu kita dapati seorang yang adil pun yang tengok anak bulan.
Atau ada penyaksian anak bulan. Ada orang menyaksikan anak bulan. Tapi penyaksiannya sih diterima. Penyaksiannya sih diterima. Contoh penyaksiannya sih diterima adalah orang yang hamba, perempuan dan kanak-kanak. Adil kat situ adalah adlus syahadah, bukan adlur riwayah. Adlus syahadah. Jadi perempuan bukan adlu asyahadah. Kanak-kanak bukan ahlus syahadah. Jadi ada orang tengok anak bulan. Bini kita tengok. Contoh. Bini kita tengok. Bini kita tengok. Ataupun jiran kita punya perempuan tengok anak bulan. Orang lain saya dah tengok. Orang lelaki saya dah tengok. Orang yang adil saya dah tengok. Ni aja ada tengok. Adakah sabit? Kalaunya bawa ke mahkamah, dolok lah. Ini tersilah. Bawa ke qadi, bolehkah qadi tadi mengumumkan esok hari sebagai Ramadan? Jawapannya sih boleh. Sebab perempuan bukan daripada ahli kepada adlus syahadah. Bukan ahli. Okey? Bukan ahli adlus syahadah. Jadi hari yang ke-30 tadi jatuh hari Syak. Kalau berlaku macam ni adalah jatuh hari Syak. Kalau si berlaku yang macam kita sebut tadi, maka 30 Syaban bukan hari Syak. Jadi 30 Syaban bukan semata-mata hari Syak. Okey? Bukan secara mutlaknya 30 Syaban adalah hari Syak, bukan. Bukan. Bahkannya ada beberapa qaid, beberapa syarat untuk jadikannya hari Syak. Maka berpuasa di hari Syak hukumnya haram. Okay, berpuasa pada hari Syak hukumnya haram. Okay. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Soalan Mamzi? Saya dah. Jap. Saya dengar. Saya dah soalan. Saya dah. Yang lain dah soalan? Mal dah soalan, Mal? Zaifa ada soalan? Kita ada 3 minit untuk soalan. Baik. Maksudnya kita nak sebut sikit lah. Perempuan yang haid ketika berpuasa, jadinya si dapat nak berpuasa. Kayaknya si dapat nak berpuasa. Bahkan kalau nya puasa haram lah hukumnya. Ya haram hukumnya. Jadi macam ni. Bingung. So setengah perempuannya bingung. Nya jealous dengan orang lelaki. Jealous dengan orang lelaki yang si dah halangan untuk berpuasa. Macam ni yang dapat puasa. Macam ni yang nak dapat pahala. Antaranya adalah dengan menjamu lah. Rajin-rajinkan diri menjamu orang yang berbuka. Dan termasuk daripada perkataan menjamu orang berbuka adalah menghidang makanan. Hidang makanan dengan orang. Akan dapat pahala menjamu juga lah. Kemudian saya perlu bersedih sebenarnya. Sebab kata Rasulullah dalam sebuah hadis, إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. Apabila seseorang hamba sakit ataupun bermusafir, okay, yang sakit ataupun bermusafir, haid termasuk dalam sakit lah, okay, yang ada keuzuran, maksudnya kutiba lahu, nescaya ditulis baginya, mithla ma, akan seumpama barang ataupun sesuatu, kana ya'malu muqiman sahiha, sesuatu yang nya polah ketikanya dalam keadaan sehat ataupun ketikanya dalam keadaan bermukim. Hadis Rasulullah.
Maksudnya apa? Baik. Apabila seseorang sakit, maka keadaannya dalam beribadat akan sedikit terbatas. Sama juga dengan orang yang bermukim. Sama juga dengan orang yang ada keuzuran. Contohnya haid. Jadi, yang nak beribadat tadi agak terbatas lah. Okay? Padahal terbatas terus. Tapi agak terbatas. Jadi, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, berita gembira kepada umatnya, kata Rasulullah, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ditulis bagi orang yang sakit dan orang yang bermusafir tadi seperti mananya beramal ketikanya sehat dan ketikanya bermukim. Jadi andai kata ketikanya si sakit, si ada keuzuran yang sentiasa berpuasa, maka ketikanya didatangi sakit ataupun keuzuran tersebut, maka pahalanya tetap berjalan. Pahalanya tetap berjalan seperti mananya dalam keadaan yang seada uzur. Seada apa namanya tu? Seada keuzuran. Seada sakit, seada haid. Jadi ketika kita sihat, okay, ketika kita bermusafir, maka ambil peluang untuk kita banyakkan amalan kita. Sampai suatu waktu kita akan sakit dan kita akan terbatas dalam beribadat. Contoh orang patah kaki kah, orang koma kah, terbatas. Nak mula ibadat susah, ambil wuduk susah. Masa ialah hadis yang kita bacakan tadi sebagai berita gembira kepada kita. Okay? Sebagai berita gembira kepada kita. Okay? Dituliskan amalan seperti mana kita dalam keadaan yang sihat. Okay? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah alamin. Minta maaf atas kesulitan yang berlaku. Ada masalah teknikal siapa nak masuk balik. Jadi kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم. Sama-sama.